Okey. Jadi sebelum ni cikgu sudah terangkan, okey, garam larut selain anak, okey, dia ada 3 langkah. Cerai, tambah H, okey, yang ketiga tambah O ataupun karbonat. Okey, tambah oksida ataupun karbonat. Jadi untuk yang step 3 ini pun dia ada 3. Okey, sama ada biarkan dia logam saja, tambah oksida ataupun tambah karbonat. Okey, kita ambil yang pertama, tindak balas logam dengan asid. Maksudnya tidak perlu tambah apa-apa pada bahagian logam. Okey, tidak perlu tambah O, tidak perlu tambah karbonat. Okey, contoh, magnesium klorida. Okey, kita ceraikan magnesium dengan klorida. Okey, tambahkan H pada Cl, jadilah ada HCl ataupun asid hidroklorik. Okey, jadi untuk bahagian Mg ini tidak perlu tambah apa-apa. Biarkan dia sebagai Mg. Jadi H ni dia akan menghasilkan hasil sampingannya hidrogen H2. Okey. Jadi kita letak simbol-simbol yang perlu. Okey, jadi sini maksudnya magnesium bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan magnesium klorida dan hidrogen. Okey, kita seimbangkan sebab apa? Klorida di sini ada 2, H pun ada 2. Jadi kita letaklah 2 di hadapan HCl. Okey, itu yang pertama. Tidak perlu tambah apa-apa pada logam. Yang kedua, tindak balas logam oksida dengan asid. Masih lagi gunakan contoh yang sama, iaitu magnesium klorida. Ceraikan magnesium dengan klorida, tambah H dan tambah oksida. Okey, jadi bila H dengan O ditambah, mestilah dia menghasilkan H2O. Okey, tambahkan simbol-simbol yang sepatutnya. Okey, lepas tu kita tengok di sini. Jadi inilah logam oksida yang bertindak balas dengan asid, menghasilkan suatu garam larut. Okey, hasil sampingannya air. Kita seimbangkan dia macam di atas. Di sini ada Cl2 ada 2, H pun ada 2. Letaklah 2 di hadapan HCl. Okey. Okey, itu yang kedua. Kita tambahkan oksida. Yang ketiga, kita tambahkan logam karbonat dengan asid. Masih lagi menggunakan contoh yang sama, iaitu magnesium klorida. Okey, ceraikan magnesium dengan klorida. H macam biasa, okey, di dekat dengan anion. Okey, karbonat pergi kepada cation. Okey, jadi bila kita tambahkan H, C dengan O, apa yang terhasil? H2O dan CO2. Okey, boleh juga tulis CO2 dan H2O. Mana-mana pun boleh. Okey, letaklah simbol-simbolnya. Okey, jadi inilah kita punya tindak balas. Tapi dia belum seimbang. Cl di sini ada 2, di sini ada 1. Kita letaklah 2 HCl. Okey, nampak beza 1, 2 dengan 3? Okey, yang pertama tidak tambah apa-apa. Okey, yang kedua tambah oksida. Yang ketiga tambah karbonat. Okey, jadi lain kita tambah, lainlah hasil sampingannya. Bila tambah H sahaja, hasil sampingannya hidrogen. Bila tambah H dengan O, H2O. Bila tambah H, tambah C, tambah O, H2O dan CO2. Okey, jadi untuk kita imbas kembali yang pertama ini, okey, ini melibatkan cinta 3 segi. Okey, ataupun perebutan kuasa. Jadi sekarang ini kita tengok ion positif kita. Ion positif kita adalah yang akan jadi positif nanti adalah Mg dengan H. Okey. Diorang dua ini ada dalam siri elektrokimia di mana Mg berada di atas, H berada di bawah. Jadi si Mg ini boleh menyesarkan si H. Sebab itulah si Mg boleh merampas si Cl. Okey, jadi bila melibatkan cinta 3 segi, pastikan kamu kena ingat siapa di atas boleh halau yang di bawah. Yang di bawah tidak boleh halau yang di atas. Okey, kita tengok contoh. Yang pertama, argentum nitrat. Okey, arahannya masih lagi tulis bahan tindak balas.
bagi menghasilkan garam berikut. Jadi kita ambil satu contoh dulu, argentum sulfat. Okey. Jadi hasil tindak balas yang kita mahu tadi adalah argentum sulfat. Okey. Jadi stepnya kita kenal pasti dulu. Garam ini larut ataupun tidak. Sulfat, semua larut kecuali picaba. Jadi Ag ini bukan si picaba. Jadi maksudnya dia adalah garam larut. Dan dia juga bukan anak. Okey, jadi kita akan gunakan step ini. Cerai, tambah H, okey, tambah O, CO3 ataupun tidak tambah apa-apa. Jadi, tengok dulu yang pertama. Ceraikan Ag dengan sulfat. Lepas tu tambahkan H. Okey, dia akan jadilah H2SO4. Okey, sekarang ini melibatkan cinta tiga segi. Persaingan antara si Ag dengan CH. Okey, si Ag berada di bawah CH dalam siri elektrokimia. Jadi, si Ag tidak boleh menghalau CH. Apa yang berlaku? Okey, tiada tindak balas akan berlaku. Maksudnya untuk argentum sulfat, kita tidak boleh gunakan cara yang pertama. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Okey? Sebab dia kurang elektropositif, dia tidak boleh halau CH ini. Kita pergi cara yang kedua. Okey, argentum sulfat, ceraikan, tambahkan H, tambahkan O. Okey, jadi Ag dia punya charge adalah positif 1. O 2 minus. Jadi 2 O pergi dekat Ag. Okey. H2SO4 lah macam biasa. Okey, jadi bila kita tambah tadi H dengan O, hasil sampingannya adalah H2O. Okey, tambah simbol-simbol yang berkaitan. Okey, jadi kita dapat sudah untuk menghasilkan argentum sulfat, kita akan menggunakan argentum oksida dan asid sulfurik. Okey, seimbangkan. Seimbang sudahkah? Ag2, 2. Sulfat kira 1, sulfat kira 1. H ada 2, O ada 1. Jadi persamaan kita sudah seimbang. Itu cara yang kedua. Kita pergi cara yang ketiga. Okey, untuk menghasilkan argentum sulfat juga, kita gunakan kaedah cerai, tambah H dan tambah karbonat. Okey. Jadi bila kita tambah HCO, dia akan menghasilkan CO2 plus H2O. Okey. Jadi H2SO4, Ag plus CO3, 2 minus. Jadi 2 negatif milik si karbonat akan pindah ke Ag. Okey, simbol-simbol yang berkaitan kita tambahkan. Okey, kita semak seimbang ke tidak. Ag2, okey, karbon 1, oksigen 3, 2 tambah 1, 3, H ada 2, sulfat ada 1. Jadi, sudah seimbang. Jadi, untuk menghasilkan argentum sulfat ada 2 cara sahaja. Sama ada argentum oksida ataupun argentum karbonat. Okey, kita pergi aktiviti yang aktiviti 4 tapi contoh yang kedua iaitu zinc nitrat. Okey. Jadi zinc nitrat, okey, kita mau menghasilkan zinc nitrat menggunakan kaedah yang pertama, boleh ke tidak? Okey, zinc ceraikan dengan nitrat tambah H. Okey, sekarang ini adakah si zinc ini berada di atas H dalam siri elektrokimia? Ya, okey, si zinc berada di atas H dalam SiK. Jadi si zinc ini mampu sesarkan si hidrogen. Okey, jadilah hasil sampingannya hidrogen. Okey, letak simbol sepatutnya dan kita seimbangkan. Nitrat ada 2. Nitrat di sini ada 1. Jadi letakkanlah 2. H ada 2, H di sini pun sudah ada 2. Jadi yang pertama, zinc bertindak balas dengan asid nitrik menghasilkan zinc nitrat dan hidrogen. Okey, cara yang kedua sama juga zinc nitrat, cerai, tambah H. Ini kita tambahkan dengan oksida.
Jadi, apa yang berlaku? Hasil sampingannya H2O. Okey. Seimbangkan. Okey, nitrat ada 2 ataupun H ada 2 di sini, letaklah 2. Jadi cara yang kedua, zinc nitrat juga boleh dihasilkan dengan mencampurkan zinc oksida dan asid nitrik. Kita pergi cara yang ketiga. Jadi cara yang ketiga, untuk menghasilkan zinc nitrat sama juga cerai, tambah H dan tambah karbonat. Okey, jadi hasil sampingannya CO2 dan H2O. Letak simbol-simbol yang sepatutnya dan seimbangkan. Okey, nitrat ada 2, letaklah 2. Begitu saja. Okey, jadi untuk menghasilkan zinc nitrat ada 3 cara. Pilihlah mana-mana cara yang kamu mau guna ataupun yang mana-mana bahan diberi, gunalah apa yang diberi. Okey. Jadi itu sahaja untuk bahagian yang ketiga.